Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Baik, kita baca balik pada masalah pada perbahasan majas murakkab, iaitu pada masalah yang sebelumnya kita selesai pada majas murakkab, iaitu sebagaimana kita sebut majas murakkab ada dua, iaitu majas murakkab mursal, satu lagi majas murakkab yang alam dia dalam musyabahah, maka kita namakan isti'arah tamsiliyah ataupun tamsilan sebagaimana disebut dalam kitab lah. Baik, kemudian kita masuk pada masalah sebelum sempat, iaitu pada masalah isti'arah yang terbahagi kepada dua, yang terbahagi kepada tiga, iaitu isti'arah tajrid, isti'arah tarsyih dan mujarrad, tajrid, isti'arah tarsyih dan juga mutlaqah. Cumanya kita akan baca sekali lagi untuk perbahasan isti'arah tersebut berbagi kepada tiga: isti'arah murasyahah, isti'arah mujarradah, isti'arah mutlaqah. Cumanya dalam kitab hanya sebut dua isti'arah saja, iaitu mujarradah dengan murasyahah. Baik, kata musannif, qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa masyayikhina fid darin amin ya rabbal alamin. Kata Darut Thayyibah Khadrani muka 152. Qala hadha wal bulagha'u yatafannanuna fayatuna ma'al isti'arah bima yunasibul ma'na al-musta'ar idrakan fil khayal fayusamma dhalika tarsyih. Baik, hadha maksudnya musannif memulakan dengan hadha, iaitu haraf isyarah, tapi digunakan di sini untuk tanbih, dan ulama menggunakan hadha isyarat kepada berlakunya taksim yang baru, iaitu sebelumnya kita membahaskan isti'arah tamsiliyah dan juga isti'arah majas mursal murakkab. Maka disebut hadha ni adalah isyarat kepada taksim yang baru ataupun perbahasan yang baru yang berbeza dengan perbahasan yang sebelumnya, maka disebut hadha, dan hadha memberi maksud tanbih hadha. Baik, wal bulaghah, dan bermulanya ulama balaghah, yatafannanuna maksudnya yatanawwa'una maksudnya memperbagaikan. Yatafannanu dengan maksud memperbagaikan, dengan maksud memperbanyakkanlah di sini, memperbanyakkan taksim bagi isti'arah. Maka kerana memperbanyakkan taksim isti'arah, maka mereka mendatangkan fayatuna ma'a isti'arah, maka mereka mendatangkan isti'arah dengan sesuatu yang munasabah dengan al-ma'na al-musta'ar. Baik, yang kita sebut al-ma'na al-musta'ar ini adalah dengan maksud musyabbah bih. Musyabbah bih. Baik, kerana apa? Maksudnya mereka, okay, baik, dalam isti'arah kita sebut isti'arah berlaku dengan kita jadikan adanya tashbih hasannya. Maksudnya aslul isti'arah mabni ala tashbih, kemudian kita hazaf salah satu daripada taraf dia, barulah kita akan jadi isti'arah dengan syarat ada qarinah. Baik, taksim ni yang perlu kita tahu, taksim isti'arah kepada mujarradah, kepada murasyahah dan juga mutlaqah sebagaimana disebut dalam jumhur ulama. Taksim tersebut berlaku selepas daripada cukup dua syarat. Iaitu dengan syarat berlakunya isti'arah yang satu, maksudnya isti'arah sama ada isti'arah tasrihiyah
ataupun isti'arah makniyah, ada berlaku isti'arah. Dan syarat kedua, mesti ada qarinah yang menegah kepada makna yang asal, makna hakikat. Okey, baik. Jadi cukup dua komponen ni, maka barulah berlaku ada taksim yang kita sebut tarsyih dengan mujarradah ataupun tajrid. Jadi di sini kena tambah, maksudnya kita kena buat satu peringatan di sini. Kita sebut fayatuna ma isti'arah bima yunasibul ma'na al-musta'ar. Letak fayatuna ma isti'arah situ, ba'da, tambah ba'da istifai, maksudnya sebelum diantara bima yunasibu dengan isti'arah, tambah situ ba'da istifai qarinah, ba'da istifai qarinah tiha bima yunasibu. Sambung lepas tu. Maksudnya taksim kepada isti'arah yang kita sebut tarsyih murasyah mujarradah dengan mutlaqah akan terjadi setelah daripada sempurnanya qarinah isti'arah. Sebagaimana kita sebut qarinah sebelumnya adalah qarinah terbahagi kepada dua, qarinah lafziyah dengan qarinah haliyah ataupun ma'nawiyah, yang kita telah bahas pada masalah yang telah lalu. Baik. Okey, baik. Maksudnya sebab apa kita sebut ba'da istifai qarinatiha? Kerana boleh jadi akan menjadi tawahum bahawa sesuatu yang munasabah dengan musyabbah ataupun musyabbah bih itu adalah qarinah. Maka disebut, untuk syarat kita sebut sesuatu yang munasabah dengan musyabbah ataupun musyabbah bih, kita nak bagi isti'arah mujarradah murasyahah, mesti kita sempurnakan qarinah ini dulu. Okay, baik. Maksudnya apa? Kita akan faham bahawasanya qarinah isti'arah bukanlah isti'arah mujarradah, bukanlah isti'arah takhiliyah, bukanlah isti'arah murasyahah. Baik. Kemudian disebut fayatuna, baik, ia sebut apa? Fayatuna, maka mereka mendatangkan oleh ulama balaghah, datang fayatuna bima, mereka mendatangkan dengan sesuatu, ma tu masdar dia tu kena kepada apa? Masluk dia kena kepada lafaz. Bima situ bil lafzi, bilafzin, sama ada lafzin murakkab ataupun mufrad, mana-manalah, jadi lafaz, yang mana lafaz tersebut munasabah dengan makna yang dipinjam. Musta'ar di sini dengan masuk musyabbah bih. Musyabbah bih. Okay, baik. Maksudnya sekiranya sesuatu yang datang selepas daripada sempurnanya isti'arah dan sempurna dengan qarinah, maka kita lihat sesuatu tersebut adakah dia tu munasabah dengan musyabbah ataupun musyabbah bih. Sekiranya dia ni munasabah dengan musyabbah bih, maka kita namakan iaitu dengan tarsyih. Sekiranya munasabah dengan musyabbah, maka kita namakan dengan mujarradah. Kalau tidak ada munasabah ataupun kedua-dua tadi, ada yang disebut sesuatu yang munasabah dengan musyabbah, ada yang munasabah dengan musyabbah bi dalam satu ayat, maka kita namakan dengan mutlaqah. Okey, baik. Jadi di sini sesuatu yang munasabah dengan musyabbah bi kita namakan dengan isti'arah murasyahah. Sebab apa? Maka disebut kerana ighraqan fil khayal. Di kerana ighraqan adalah masdar yang datang dengan masuk maf'ulun li ajli, kerana. Ighraqan kerana ingin menenggelamkan. Ighraq maksudnya tenggelam ataupun lemas. Ighraq untuk memperdalamkan khayalan yang ada pada sami'. Gharad, maksudnya kita datangkan isti'arah murasyahah, tujuannya adalah apa? Untuk khayal tu lebih tinggi, untuk lebih
lebih kepada kita menjadi khayal dan sebagainya lah. Okay, baik, fa yusamma dzalika tarsyihan, maka ketika itu kita namakan isti'arah tarsyih, ataupun kita namakan isti'arah murasyahah, ataupun dinamakan tarsyih. Yang mana asal tarsyih, rasyaha yurasyihu, adalah masuk yuqawwi, maksudnya menguatkan. Taqawwi, menguatkan. Tarsyih baca dengan, kalau kita nak baca dengan isti'arah murasyahah, kita baca dengan kena baca dengan maf'ul. Murasyah, bukan murasyihah. Murasyahah. Okay, baik. Sebagaimana asalnya disebut rasyahtu al-walada, rasyahtu ataupun as-sabiyya. Rasyahtu, aku menguatkan, maksudnya aku telah memperkuatkan akan anak. Dengan maksud apa? Dengan maksud kita bagi susu, kemudian diperkembang sedikit demi sedikit menjadi gagah daripada satu hal kepada hal yang lain. Itu asal penggunaan lah. Asal penggunaan murasyahah. Okay, baik. Contohnya apa? Contohnya adalah qaulu Zuhair. Qaulu Zuhair kata apa? Iaitu lada asadi syakis silahi muqazzafin lahu libadun asfaruhu lam tuqallami. Okay, baik. Maka datangkan dengan satu bait syair yang telah lalu perbahasan dia, iaitu katanya, kata Zuhair bin Abi Sulma, daripada antara kalangan penyair jahiliyah lah. Ia sebut lada asadi, di sisi kami adanya asad, syakis silah. Syakis silah muqazzafin, yang dilempar. Syakis silah maksud adanya alat perang lah. Syakis silah, alat perang yang tajam. Sama ada daripada apa? Daripada pedang, ataupun apa panggil? Dipanggil pedang kecil. Dipanggil trigger ke apa? Tak ingat. Baik. Maka dia sebut syakis silah. Muqazzafin dengan maksud apa? Muqazzaf adalah sesuatu yang dilempar. Yang dilempar. Daripada qazaf. Qazaf dengan maksud qazaf kepada isteri, melempar tuduhan isteri itu adalah berzina. Okay, baik. Lahu, bagi asad tadi, libadun. Lahu ay lil asadi, lihadzal asad. Itu ada libat. Libat adalah bulu kepala singa. Bulu kepala singa kita menamakan libat. Kemudian asfaru, kuku dia tu lam tuqallami, tidak dipotong. Okay, baik. Jadi di sini berlakunya isti'arah pada apa? Asad. Maksudnya asad dengan maksud rajulun syuja'. Okay, baik. Apakah qarinah yang menegah asad ni adalah dengan maksud hayawan muftaris? Dengan makna asad, qarinah di sini adalah qarinah haliyah. Catat situ. Fi hadzal bait qarinatuhu ataupun qarinatu al-isti'arah haliyah. Tulis begitu. Qarinah isti'arah haliyah. Maksudnya bukan bangsa lafziyah. Okay, baik. Ketika itu kita sebut taksim tarsyih, taksim kepada tajrid ni mesti kena ba'da istifa'i apa? Al-qarinah. Maka sebut qarinah telah sempurna. Maka datang selepas daripada tu, maksudnya selepas daripada asad, semua tu kita boleh syakis silah. Muqassaf lahu libadun asfaruhu lam tuqallami ni boleh ihtimal ada yang munasabah dengan makna apa? Dengan makna musyabbah ataupun musyabbah bih. Musyabbah yang mana? Rajulun syuja'. Musyabbah bih adalah asal. Baik, kita lihat, kita kena bati syakis silah. Syakis silah yang akan ada 4 komponen sini. Syakis silah 1, muqassaf 2, lahu libadun 3, asfaruhu lam tuqallam 4. Baik, ada 4 benda. Berarti satu-satu. Syakis silah. Syakis silah kita sebut adalah alat perang. Alat perang, munasabah kita sebut alat perang. Adakah munasabah dengan
orang ke ataupun haiwan. Disebut munasabah dengan orang. Maka syakis silah bukanlah sesuatu yang munasabah dengan musyabbah. Bukan munasabah dengan musyabbah bih. Okay, baik. Mukassaf, lempar. Maksudnya kita lempar tompor. Maknanya adalah sesuatu yang munasabah dengan insan. Baik. Lahu libadun. Tengok. Lahu libadun adalah bulu singa. Munasabah dengan singa. Tidak munasabah dengan orang. Asfaruhu lam tuqallami. Asfar, yang mana kuku tidak dipotong. Munasabah dengan manusia ke dengan haiwan? Dengan haiwan, sebab haiwan mana potong kuku. Maka disebut, maka disebut faqauluhu lahu libadun, dan juga asfaruhu lam tuqallami adalah tarsyih. Maksud apa? Lahu libadun adalah sesuatu yang munasabah dengan musyabbah iaitu asal. Asfaruhu lam tuqallami adalah sesuatu yang munasabah dengan asal. Sesuatu yang munasabah dengan asal kita namakan itu adalah isti'arah murasyahah. Maka kita sebut lahu libadun asfaruhu lam tuqallami tarsyihan, sesuatu yang menguatkan janib isti'arah musyabbah, iaitu musyabbah bih. Okay, baik. Allah SWT Muhammad. Okay, baik. Jadi dalam bait ni akan ada dua syahid. Satu, kita sebut lahu libadun asfaruhu lam tuqallami adalah tarsyih. Adapun syakis silah dengan muqassaf ni, muqassaf, kita panggil tajrid. Maksud dalam bait ni akan ada dua jihah, akan ada dua syahid sebenarnya. Satu syahid bagi isti'arah tarsyih, isti'arah murasyahah. Satu lagi adalah isti'arah mujarradah, iaitu syakis silah. Tanda syakis silah dengan muqassaf dua ni adalah dipanggil apa? Mujarradan ataupun tajridani. Lahu liban asfaru lam tuqallami adalah tarsyihani. Okay, baik. Maka bila kita tilik syakis silah adalah munasabah dengan musyabbah. Muqassaf, sesuatu yang dilempar daripada alat berat, adalah sesuatu yang munasabah dengan musyabbah iaitu insan. Maka kita namakan dengan tajrid. Sebab lepas ni akan sebut misal yang sama selepas ni. Okay, baik. Kemudian disebut satu tambih pada masalah dipanggil apakah gharat kita datangkan dengan isti'arah murasyahah. Kita sebut tadi kerana ighraqun fil khayal adalah gharat, sebab kenapa kita datangkan dengan isti'arah murasyahah. Maka al-ighraq fil khayal adalah salah satu daripada tujuan kita datangkan dengan isti'arah murasyahah. Okay, baik. Sebab apa dia sebut ighraq? Ighraqun fil khayal. Okay, baik. Kerana isti'arah pada isti'arah itu sendiri adalah berlakunya khayal. Dan kemudian ighraq adalah berlaku kerana berlakunya isti'arah murasyahah. Macam mana? Apakah wajah berlakunya khayal, berlakunya ighraq? Berlakunya maksudnya isti'arah menyebabkan berlakunya khayal. Macam mana dari sudut apa? Kerana kita sebut isti'arah, asal isti'arah dibuat daripada apa? Tashbih. Okay, baik. Maka bila kita sebut isti'arah mabnahul asli adalah tashbih, maka kita akan sebut seseorang bila guna isti'arah maka akan hazaf salah satu daripada dua taraf, sama ada hazaf musyabbah ataupun musyabbah bih. Baik. Ketika mana kita hazaf, kita niatkan untuk buat isti'arah, maka kita hazaf salah satu. Maka ketika itu kita akan sebut khayal berlaku kerana apa? Kerana
al-isti'arah mabniyatun ala tanasi tashbih fayuhdisul khayal. Macam mana? Bi'an yudda'i annal musyabbah huwa ainul musyabbah bila ghairu. Baik, sekali lagi kita tulis topik. Kita sebut al-khayal min haisu anna al-khayal min haisu anna al-isti'arah mabniyatun ala tanasi at-tashbih wa biddi'ai annal musyabbah huwa ainul musyabbah bih. Wa biddi'a anal musyabbah huwa ainul musyabbah bih. Maka berlakulah apa panggil? Kita sebut khayal. Okay, baik. Macam mana berlaku igra'? Iaitu kita sebut at-tarsyih mabniyun ala kamali tanasi tashbih. Mabni ala kamali tanasi tashbih bal ala tanasi al-isti'arah. Wa fihi ghuluwun fi da'wa al-ittihad. Maksudnya wal igra min haisu anna at-tarsyih mabniyun ala kamali tanasi tashbih. Ala kamali tashbih macam dalam isyarah yang biasa, bal ala tanasi al-isti'arah. Bahkan dalam kita melakukan kita lupa bahawa sebenarnya berlakunya isti'arah padanya. Maka wafihi ghuluwun, maka dia itu adalah masuk berlampau-lampau fi da'wa al-ittihad. Sebab itulah kita namakan igra' fil khayal, igra'ul al-khayal. Maksudnya berlakunya igra', berlakunya khayal berlaku kerana isti'arah mabni ala tanah tashbih. Baik. Kemudian al-igra' khayal berlaku kerana apa? Kerana isti'arah tarsyih tadi adalah mabni ala tanasi tashbih, bahkan tanasi al-isti'arah sendiri. Seolah-olah benda itu adalah kita sebut hakikat sendiri. Benda hakikat. Kok buat eleng, tolak eleng. Okay, baik. Sambung. Contoh yang kedua, wa qaulun nabirah surat 152. Wa qaulun nabirah wa banu suwa'an la mahalata annahum atuka ghaira muqallamin asfar. Wa banu suwa'ah, dan banu suwa'ah iaitu nama satu kabilah lah, nama bagi satu kabilah. La mahalata innahum, dan mereka ni tidak ragu-ragu lagi. La mahala maksud la raibah, annahum bahawasanya mereka ni atau atuka telah datang kepada kamu. Maksudnya Banu Suwa'ah datang kepada kamu ni, kepada orang yang syair ni, Banu Khattab, ghaira dalam keadaan apa? Dalam keadaan ghaira muqallamin asfar. Ghaira muqallamin asfar, jumlah tersebut adalah hal bagi dhamir waw pada atuka. Baik, dalam keadaan dia ni tidak apa, ghaira muqallamin asfar, tidak terpotongnya kuku dia. Okay, baik.
Jadi di sini berlakunya isti'arah. Macam mana isti'arah? Pada atas tadi adalah isti'arah tasrihiyah. Lada asalin syakisilah muqazzaf itu adalah isti'arah tasrihiyah. Adapun pada masalah ni berlakunya isti'arah makniyah. Kok mana? Kok iaitu berlakunya isti'arah makniyah dengan kita tashbihkan Banu Suba'ah tadi dengan apa? Tashbih dengan Suba', dengan haiwan muftaris. Kemudian kita hazaf Suba' dan kita datangkan lawazim bagi Suba' apa? Ghaira muqallami asfar. Okay, baik. Ghaira muqallami asfar itu adalah lazim bagi musyabbah bih. Baik. Qarinah gimana? Qarinah bahawasanya bahawasanya berlakunya isti'arah. Qarinah iaitu adalah qarinah haliyah. Qarinah haliyah. Tak ada sini kena catat. Qarinah wal qarinah fi hadhil bait fi hadzal bait haliyah. Wal qarinah fi hadzal bait haliyah. Sebab apa? Sekarang dia sebut kepada orang yang mukhatab dia. Orang mukhatab siapa? Mukhatab orang manusia, bukan haiwan. Maka ketika itu kerana kita khitab kepada manusia dan ada lawazim yang menyebut itu adalah musyabbah bih, maka berlaku qarinah qarinah haliyah. Bahawasanya bukanlah dimurahkan ghairu muqallami asal yang betul, bukan. Tapi dengan maksud berlakunya tashbih, berlakunya isti'arah padanya. Okay, baik. Maka ketika itu kita sebut cukup dah, maksudnya terjadi dah isti'arah makniyah dan cukup ada qarinah haliyah. Baik, selepas daripada itu akan jadi apa? Isti'arah mujarradah ataupun murasyahah. Kat mana syahid kita sini yang menjadi tempat isti'arah murasyahah, iaitu mana? Pada ghaira muqallami asfar, iaitu lazim bagi musyabbah bih dan dia juga adalah tarsyih. Boleh, tak ada masalah. Maksudnya jangan kita faham bila sesuatu lazim kepada musyabbah bih tidak boleh jadi apa panggil isti'arah murasyahah. Lazim kita boleh jadikan dia itu isti'arah murasyahah pada masa yang sama. Okay, baik. Maka disebut ghaira muqallami asfar, tanda garis itu. Fa fiha wa huwa lazimu, disebut wa huwa lazimu al musyabbah bih wa huwa suba'. Ghaira muqallami asfar, tanda situ. Wa huwa lazimun min lawazimil musyabbah bih ma'a annahu, ataupun wa huwa aidan tarsyih, wa huwa aidan tarsyih. Okay, baik. Dasar. Kemudian sebut apa? Waqad ya'tuna ma'a al-isti'arah bima yunasibul ma'na al-musta'ar. Dan terkadang mereka ulama balaghah mendatangkan berserta dengan isti'arah. Maksud kita takdir yang sama, ba'da istifa'i qarinatiha. Ma'a waqad ya'tuna ma'a isti'arah ay ba'da istifa'i qarinatiha. Tambah situ qaid yang muhim. Okay, baik. Mereka mendatangkan dengan apa? Dengan sesuatu yang munasabah ba'da istifa'il qarinatiha. Okay, baik. Mereka datang apa? Datang dengan sesuatu yang munasabah,
ya'ti, ya ata ya'tu, ata ya'ti mutaaddi dengan haraf, mutaaddi dengan haraf. Okey, baik. Ya'tuna bima yunasibul makna, dengan sesuatu yang munasabah dengan makna al-musta'aru lahu. Apakah maksud musta'aru lahu? Musyabbah. Maksudnya mendatangkan sesuatu lafaz, ma tu kena kepada lafaz, sesuatu lafaz yang mana lafaz tersebut bersifat yang munasabah dengan makna musyabbah. Okey, baik, dengan makna musyabbah. Okey, baik. Kerana apa? Igraqan fil khayal adalah sebab. Kerana apa? Mereka mendatangkan isti'arah mujarradah dengan sesuatu yang munasabah dengan musyabbah. Igraqan fil khayal aidan. Dan kerana untuk iraq, untuk menenggelamkan, untuk memperdalamkan lagi khayalan mereka, sebagaimana pada illah yang pertama. Sebagaimana gharaq kita datangkan isti'arah apa? Murasyahah, sama. Okey, baik. Cumanya fafihi nazarun. Igraqan fil khayal ni aidan fafihi nazarun, adanya perbahasan dalam penggunaan banyak. Fafihi nazarun tu ibarat kepada apa? Ibarat kepada sesuatu itu ada kritikan, ada mahal i'tirad. Baik. Sebab apa kita sebut fafihi nazarun? Maksudnya pada mendatangkan illah igraqan fil khayal adanya i'tirad, adanya nazar. Okay, baik. Kerana mukhalafah dengan jumhur. Kerana mukhalafah dengan jumhur. Baik. Jumhur dalam kitab yang biasa, dalam kitab Ruz Balawan dan sebagainya, jumhur akan kata buat maratib di antara mujarradah, murasyah dengan mutlaqah. Yang manakah yang lebih mubalaghah? Maka dia buat taksim yang lebih mubalaghah adalah yang pertama adalah murasyahah. Kerana kita sebut tadi, murasyahah adalah mabni ala tanasi isti'arah. Kemudian yang kedua, maratib yang kedua adalah mutlaqah. Sebab apa? Tidak mendatangkan sesuatu yang munasabah dengan musyabbah, tidak datangkan dengan musyabbah bih. Mutlaqah tidak ada dalam kitab. Okay, baik. Kemudian mujarradah yang terakhir, maksudnya yang paling rendah mubalaghah adalah pada apa? Mujarradah. Kenapa? Kerana mujarradah adalah datangkan sesuatu yang munasabah dengan musyabbah. Okay, baik. Maka datangkan ilal. Jumhur datangkan ilal. Kenapa kita sebut ada mubalaghah? Maksudnya aqallu mubalaghah. Kerana sesuatu yang munasabah dengan musyabbah akan mimbabi takrim bitashbih. Asalnya isti'arah adalah mimbabi tanasi, tashbih. Tapi bila kita sebut sesuatu yang munasabah dengan musyabbah, mimbabi takrim tashbih, maka akan jadi aqallu apa? Aqallu al-mubalaghah. Okay, baik. Maka faham ni kita tanda. Tanda buat ni fafihi nadharun li'anna al-jumhur yara, al-jumhur yara anna al-isti'arah al-mujarradah aqallu mubalaghatan min isti'arah aqallu mubalaghatan min isti'arah al-murasyahah. Limaza? Kenapa? Lianna, kerana lianna, kejap cuba baca kali ni. Al-jumhur yara anna al-isti'arah mujarradah wal mubalaghah min isti'arah musyabbahah. Okey. Lianna al-isti'arah mabni, kaedah lianna al-aslu, lianna al-asla, lianna asla al-isti'arah mabniyatun
ala tanasi tashbih lianna asal isti'arah mabniyatun ala tanasi tashbih wa idza okey wa idza dzukira ma yunasib panjang sikit minta maaf lah wa idza dzukira ma yunasibu idza dzukira ma yunasibu yunasibu al-musyabbah wa idza dzukira bima yunasibu al-musyabbah fahuwa min babi takribi tashbih fahuwa min babi takribi at-tashbih. Nampak? Besar. Maksudnya isti'arah kerana jumhur melihat apa? Jumhur melihat isti'arah mujarradah aqallu mubalaghah daripada isti'arah murasyahah. Kenapa? Kerana asal isti'arah, kaedah asal isti'arah adalah terbina atas kita lupa kan ada berlakunya tashbih. Sebab apa? Kita nak sebut tashbih masa kita sebut dua taraf. Maka bila kita hazaf salah satu, hazaf min babi tanasi, itu seolah-olah kita lupa berlakunya tashbih, padahal tashbih saya. Okay, baik. Tapi ketika mana kita sebut sesuatu yang munasabah dengan makna musyabbah, maka dia akan mendekatkan lagi tashbih tu. Maka tanasi tadi akan jadi apa? Aqal. Akan jadi aqal, akan jadi berkurang. Sebab tu ulama melihat, jumhur kata mubalaghah pada isti'arah apa mujarradah tu lebih rendah. Lebih rendah lah kita sebut berbanding dengan mubalaghah pada isti'arah murasyahah. Okay, baik. Tapi itu pendapat jumhur. Tapi dalam masalah pendapat Ibn Ashur mukhalafah. Sebab apa? Dianggap sekalipun datangkan sesuatu yang munasabah dengan makna musyabbah, tetap berlaku idrak fil khayal. Jadi seolah-olah Ibn Ashur ni melihat illah yang sama yang ada pada apa? Yang ada pada isti'arah murasyahah. Maka sebab tu disebut idrakan fil khayal aidan. Maka kita akan dapat tahu di sini idrakan fil khayal adalah satu titik i'tirad mukhalafah Syekh Ibn Ashur dengan jumhur. Bolehlah kumpul, maksudnya buat lepas ni, buat apa panggil, kalau yang buat apa panggil artikel ke benda, buat i'tirad ataupun mukhalafah Ibn Ashur ala jumhur, di jumhur daripada kitab Mujaz. Kumpul lah. Dia artikel je lah, artikel dah lebat isi. I'tirad dah masuk i'tirad dia masuk mukhalafah. Okay, baik. Kemudian dia sebut bid'ah. Sebab apa dia sebut okey, igrakan fil khayal aidan, kita sebut fa fi nazaran tadi lazza bid'ah annal musyabbah qad ittahada bil musyabbah bi fasaran haqiqatan wahidatan. Dengan dakwaan bahawasanya, maksudnya macam mana berlaku igraq pada khayal, kerana kita dakwa sahaja bahawasanya musyabbah telah bersatu dengan musyabbah bih sehingga menjadi satu hakikat yang satu. Jadi hakikat yang satu, maka berlaku juga idrakan fi khayal. Itu dakwaan ataupun apa yang di pendapat Ibn Ashur dalam masalah ni. Okey, baik. Okay, baik. Kemudian dia sebut apa? Hatta innal asada yahmilu biyadihi sayfan fi qawlihi.
sehingga kan goyah lah sini, sehingga kan maksudnya macam apakah contoh dakwaan musyabbah tu adalah diri musyabbah bi. Maka sebut sehinggalah kita khoyar dalam fikiran kita bahawasanya asad tu yang memegang maksud kaki asad tu pegang pedang. Maka berlaku khoyar juga. Walaupun pegang pedang tadi adalah sesuatu yang munasabah dengan musyabbah. Maksudnya Ibn Ashur melihat daripada aspek yang lain. Melihat kepada aspek yang lain. Okay, baik. Maka kalau kita khoyar, okey, lukis gambar singa pegang pedang, ataupun pada singa pada singa pegang pedang, macam ni apa panggil Phoenix, apa panggil Spain. Tahu tak Spain apa? Ha? Kenapa? Kat piramid ya. Pada singa. Tak ada hidung. Pada singa. Pada singa. Pada Firaun badan singa. Kan? Pada Firaun badan singa. Itu lebih kurang maksudnya. Kalau kita nak gambar. Tukar gambaran. Baik. Lada asalin syakis silah. Sama sini bagi contohnya lada asalin syakis silah. Seumpama asad tu adalah sesuatu yang kita itu pegang saif, syakis silah. Okay, baik. Maka syakis silah adalah mujarrad. Baik, syakis silah adalah mujarrad ataupun tajrid. Baik. Kenapa tadi mula-mula kita sebut syakis silah dengan muqassafah adalah tajridan? Sebab apa Ibn Ashur tidak datangkan muqassaf sini sekali? Sebab pada muqassaf semuanya ada ihtimal. Muqassaf kan nampak kan. Baik, bila dengan maksud nampak romyun, sesuatu yang munasabah dengan apa? Munasabah dengan musyabbah. Okay, baik. Muqassaf juga adalah dimasukkan dengan sesuatu yang maksudnya benda tu yang diterkam. Maksudnya yang mendatangi. Maksudnya singa mendatangi akan sesuatu, maka sesuatu kita namakan muqassaf. Itu munasabah dengan musyabbah singa. Maka kita sebut muqassaf sebenarnya ada ihtimal bahawasanya boleh munasabah dengan musyabbah dengan masuk ramyun, boleh dengan masuk musyabbah dengan masuk mangsa, sesuatu yang menjadi mangsa bagi singa. Okay, baik. Wa hatta inna riha syamali tumsiku biyadiha zimaman fi qawlihi biyadi syamali zimamuha. Seumpama pada perkataan rih asyamal, iaitu angin lah, angin yang dinamakan rih syamal tu, angin sejuk. Tumsiku biyadiha zimama, yang memegang dengan tangan rih tadi adanya apa? Zimam, adanya tali kengkang. Tali kengkang. Seolah-olah kita bayangkan angin tu mempunyai badan, mempunyai tubuh yang boleh memegang apa? Memegang tali kengkang kuda. Seumpama gitu, kita khayal angin ada bentuk badan, boleh pegang tali kengkang kuda. Baik, maka benda tu kita sebut tajrid juga. Maksudnya biyadi syamali zima muha. Maksudnya biyadi syamal, semua biyadi syamali zima muha tu kita sebut tajrid. Okay, baik. Wa yusammuna zalika tajridan ataupun isti'arah mujarradah. Sama ada kita sebut tajrid ataupun isti'arah mujarradah. Kenapa dinamakan tajrid? Maka disebut li'anna. Ini seumpama li'anna ni adalah sababu tasmiyah. Sini isyarat kepada sababu tasmiyah. Kenapa dinamakan tajrid? Jarrad maksud kita kosongkan kan. Baik, kerana li'anna isti'arah jurridat an da'wat tashbih. Kerana telah menarik, telah mengosongkan. Juga ada maksud khuluwat. Khala, iaitu dikosongkan daripada dakwaan tashbih. Dikosongkan daripada dakwaan tashbih kepada sesuatu hukum yang apa? Dengan kita hukumkan bahasanya berlakunya ittihad
yang tam, ittihad wa tasyabuh at-tam. Supaya kita sebutlah seolah-olah kita khayal asal tadi adalah pegang saif. Tu maksudnya itu wijah nazarun daripada Ibn Ashur. Wa yakunu zalika ma'a al-musarraha wal maqniyah kama alimtahu fil musarraha. Dan semua ni maksudnya wa yakunu zalika daripada apa? Daripada zalika kembali kepada isti'arah murasyah ataupun isti'arah mujarradah. Kita sebut zalika kembali kepada tajrid ataupun tarsyih tadi, itu boleh berlaku bersama dengan isti'arah musarrahah dan juga berlaku bersama dengan isti'arah makniyah, sebagaimana telah kamu tahu pada isti'arah musarrahah. Okay, baik. Sila tajrid zalika kembali kepada tajrid sahaja. Zalika kembali kepada tajrid sahaja. Okey, baik. Kemudian disebut apa? Wa amma al-makniyah. Wa amma al-makniyah fa inna ma yuzkaru min lawazimil musyabbah bis salihun abadan liyakuna tarsyih. Dibuat satu kaedah. Ni kaedah bahawasanya pada isti'arah makniyah, fa inna ia tafsir, wa amma makniyah, adapun makniyah, fa inna ma yuzkaru min lawazimil musyabbah, sesungguhnya sesuatu yang disebut daripada lazim, daripada lawazim musyabbah itu boleh lulus salihun abadan, selama-lamanya untuk jadi mujarrad tarsyih, isti'arah murasyahah. Isti'arah murasyahah sebagaimana kita sebut tadi lah pada masalah apa? Ghairu muqallami asfar. Ghairu muqallami asfar berlakunya isti'arah makniyah. Ghairu muqallami adalah lazim daripada musyabbah bih, dan kita sebut ghairu muqallami juga adalah apa? Berlakunya isti'arah murasyahah. Salihun. Sebut takbir salihun sebab apa? Sebab tidak semestinya kita sebut lazim tu boleh jadi murasyahah. Tak. Tapi maksudnya bila kita boleh, maksudnya cukup syarat boleh iktibar jadi murasyahah, boleh kita sebut. Okay, baik. Fakullun, maka disebut fakullun minat tajridi wa tarsyihi ikmalul isti'arah. Maka disebut maka setiap daripada tajrid dengan tarsyih itu adalah yang menyempurnakan akan isti'arah, penyempurna sahaja. Tak ada dia, tidak ada masalah. Tidak ada tajrid, tidak ada tarsyih, tidak ada masalah. Wa igraqun fil khayal, dan dia itu adalah untuk igraq pada khayal. Maksudnya seolah-olah Ibn Ashur ni untuk takkidkan lagi pada tajrid adanya igraq pada khayal, tidak sebagaimana jumhur berpandangan. Wa min samma lam yamtani' al-jam'u bainahuma. Oleh kerana itu, maka oleh kerana itu tidaklah terhalang, tidak ada masalah untuk kita himpunkan di antara tajrid dan tarsyih pada kebanyakan kalam sebagaimana dalam bait Az-Zuhair Al-Mutaqaddim. Baik. Sebenarnya kalam ni terbina atas dakwaan ataupun pandangan Ibn Ashur yang mengatakan tajrid berlakunya igraq fil khayal. Sebab apa? Baik. Jumhur dalam masalah dalam qaul Zuhair pada muka 152 tu, jumhur akan kata lada asadin syakis silah muqassafil lahu liban asfaruhu lam tuqallami fa fihi salas aqwal. Fi salas aqwal. Yang pertama, dia itu adalah mimbab isti'arah mujarradah ataupun murasyahah ataupun mutlaqah. Okay, baik. Mujarradah sebagaimana kita sebut dah, mutlaqah sebagaimana kita sebut dah, mujarradah sebagaimana kita sebut dah, cuma mutlaqah kok mana? Okay, baik. Al-mutlaqah di sisi jumhur kita sebut ada dua naum, iaitu al-mutlaqah lam yuskaru bima yunasibul musyabbah
wala musyabbah bih. Satu naw. Tidak disebut sesuatu yang munasabah. Maksudnya selepas daripada istifad qarinah, apa yang datang selepas tu tidak munasabah dengan musyabbah, tidak ada pula munasabah dengan musyabbah bih. Maka kita nama mutlaqah. Itu naw yang pertama. Naw yang kedua daripada mutlaqah adalah dalam ayat ada disebut yuzkaru ma yunasibun musyabbah wa yuzkaru ma yunasibun musyabbah bih. Dalam pada yang sama, pada ayat yang sama. Sebagaimana dalam ayat ni, dalam bait ni sebut apa? Kerana asadin syakisilah mukassar tajridan lahu liban asfaru lam tuqalim adalah tarsyihan. Maksudnya ketika ini terkumpul dua-dua. Bila dua-dua terbatas dua-dua, maka dinamakan mutlaqah. Itu di sisi jumhur. Maksudnya bait ni di sisi jumhur mengatakan ini adalah mimbabi mutlaqah. Sebab apa? Terhimpun padanya asad tajridan dan juga tarsyihan. Baik. Tapi Ibn Ashur mengatakan pada bait ni tidak ada masalah untuk kita himpunkan di antara mujarradah dengan mutlaqah, dengan murasyah. Tidak ada berlawanan. Tidak ada berlawanan. Seolah-olah pendapat Ibn Ashur mengatakan isti'arah pada masalah ni terbahagi kepada dua sahaja. Mujarradah satu dengan murasyah. Adapun di sisi jumhur pendapat tiga tambah mutlaqah. Itu beza di antara Ibn Ashur dengan jumhur. Baik. Wahaza, sambung. Wahaza yuhaqqaqu lakum anna kullan minat tarsyihi wat tajridi mustamilun ala mubalaghatin fi tashbihi min jihatin. Maka kita akan tahu bahawa setiap maksudnya hasil daripada pandangan Ibn Ashur ni, atas jalanan Ibn Ashur, tajrid dan tarsyih itu merangkumi padanya mubalaghah pada tashbih, pada satu jihah, min jihatin. Jihah apa? Jihah bahawasanya kedua-dua tadi ittihad, maksudnya musyabbah huwa ainul musyabbah bih, atas dakwaan tadi. Sebagaimana pada tarsyih adanya kita sebut tarsyih al-musyabbah ainul musyabbah bih. Begitu juga pada at-tajrid al-musyabbah huwa ainul musyabbah bih. Maka berlaku mubalaghah padanya. Okay, baik. Dalam kalau nota kaki, muallif kata, muallif Ibn Ashur, dia buat komentar, dia sebut apa? Pada kalam ni sebut raddun ala qawli man ra'a. Ini adalah satu qaul untuk rad, bahawasanya terhimpunnya tarsyih dengan tajrid itu yusiru isti'arah mutlaqah. Seolah-olah nak sebut di sisi Ibn Ashur tidak membilang adanya mutlaqah. Okay, baik. Yang kedua sebab apa? Sebut daf'un lima yuqal kaifa yujma'u bainal qasdil mubalaghah wa qasd tat'if fi isti'aratin wahidatin ka bait Zuhair. Baik, macam mana? Ini untuk menolak pandangan jumhur juga yang mengatakan macam mana seseorang boleh menghimpunkan di antara mubalaghah dengan sesuatu yang qasad untuk tad'ifkan mubalaghah. Berlaku tanakut. Okay, baik. Atas jalanan apa? Atas jalanan jumhur. Bagi dia sebut isti'arah mujarradah aqal mubalaghah, bermaksud dha'ful mubalaghah. Maka dha'fun dengan mubalaghah lakunya tanakut. Macam mana boleh berhimpun sesuatu yang tanakut pada satu jumlah dalam seumpama baitul Zuhair? Maka atas pendapat jumhur akan mengatakan bait Zuhair itu ada apa? Ada dha'f. Sebab apa? Berlaku himpunan di antara dua yang berlawanan, tanakut. Tapi di sisi Ibn Ashur kata tak, adanya mubalaghah. Pada bait Zuhair ni ada mubalaghah kerana terhimpun di antara sesuatu yang igratan muqayyad. Okay, baik. Wa anna tarsyih wa tajrid yukhalifanil qarinah. Tarsyih dan juga tajrid itu bersalahan pada qarinah. Maksudnya apa? Tajrid dengan tarsyih bukan qarinah. Isti'arah masuk lafaz yang munasabah dengan musyabbah atau musyabbah bukan qarinah. Itu maksudnya. Okay, baik. Wa anna tajrid laisa binukulin an isti'arah. Nukul dengan maksud apa? Maksud membatalkan.
laisa mubtilun, laisa bimubtil an isti'arah nukul. Okay, baik. Maksudnya di atas pendapat Ibn Ashur bahawasanya tajdid itu tidak merosakkan isti'arah. Sebab apa? Min babi mubalaghah. Tapi di atas jalanan jumhur, tajdid itu maksudnya merendahkan lagi mubalaghah padanya. Soalan orang kita sebut macam kita sebutlah di atas pendapat jumhur, min babi taqlid tashbih. Asalnya isti'arah adalah min babi tanasi tashbih. Maksudnya berlaku berlawanan. Tapi atas pendapat Ibn Ashur tidak berlaku berlawanan. Wa anna tarsyih qad yakunu baqiyan ala haqiqatihi idza lam yakun li ma'nahu al-wad'i syabihun. Bahawasanya tarsyih boleh terkadang itu akan boleh kita kekalkan akan makna asal. Kita kekalkan akan makna asal idza lam yakun li ma'nahu al-wad'i syabihun. Sekiranya makna asal tu tidak ada peletakan, maksudnya tidak ada berlaku tashbih padanya. Supaya apa? Ka lahu libadun. Tengok, lahu libadun, kita sebut lahu libadun adalah tarsyih. Okay, baik. Libadun adalah maksud asal hakikat. Maksud asal hakikat. Maksudnya dia sebut tarsyih boleh kita kekalkan makna asal. Makna asal bahasa libadun adalah nama bagi bulu singa, bulu pada singa. Wa qauluhu ta'ala faquluhu hani'an mari'a. Idza kana al-ma'na faquluhu faquluhu akhzan la raddun fihi. Faquluhu hani'an mari'a. Makalah dengan berseronoklah sini, hani'an mari'a. Okay, baik. Maksudnya idza kana al-ma'na makna fakuluhu dengan maksud fakhuzuhu akhzan la raddun fihi. Maksudnya ambil terus. Ni ayat nak cerita apa? Ayat cerita pasal ambil makan anak yatim. Makan harta anak yatim. Fakuluhu hani'an mari'a. Ya, so fakhuzuhu, maka mereka makan harta anak yatim itu akhzan, dengan ambil la radda fihi, yang tidak akan kembali balik kepada anak yatim tadi. Wal hani al mari min sifati ta'am. Baik. Adapun al hani dengan mari itu adalah sifat bagi ta'am, sedap. Bersedap. Okay, baik. Walam yuqsad huna isti'maluhuma fi wasfin lil mali kal ibahah. Dan bukanlah hani dengan mari adalah sesuatu yang dikosakkan dengan penggunaan hani mari itu adalah wasaf bagi harta kal ibahah. Li'annal ma'na al-ibahah, seumpama makna ibahah. Kerana makna ibahah qad ustufida minal amri fi qawlihi quluhu li'annal amru hudan lil ibahah. Okay, baik. Allah SWT Nabi Muhammad fakhuzuhu akhzan. Sekejap sini. Sekejap. Allah sama dengan Muhammad. Tengok tafsir ya. Wala tunisa suruh qatil dan ihlaf fatajala Quran. Maka datangkanlah
Oh, cerita pasal ni silap. Wa atus an-nisa sadaqatihinna nihla fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan faquluhu hani'an mari'an. Maknanya cerita sini kita mas kahwin adalah sesuatu yang wajib kita suami bagi kepada isteri kan. Okay, baik. Jadi mas kahwin itu adalah hak bagi isteri, dan suami tidak boleh guna hak isteri tadi, tidak boleh ambil kembali lah. Okay, baik. Tapi sekiranya fa in tibna lakum an syai'in, sekiranya maksudnya ketika mana dia bagi hak dia itu kepada suami, fakuluhu hani'an mari'ah, maka ambil lah maksudnya. Jadi di sini maksudnya ada hukum sekiranya isteri bagi hak dia itu kepada suami, asalnya tidak boleh ambil, tapi sebabkan bagi boleh dia ambil. Fakuluhu hani'an, maka fakulu amar di situ bukan dengan masuk mesti, tapi dengan masuk ibahah, dengan masuk boleh, harus. Okay, baik. Jadi walam yuqsad huna isti'maluhuma fil wasfi lil mali kal ibahah, li'anna al-ma'na ibahah qad ustufida min al-amri fi qawlihi kuluhu, li'anna al-amru huna lil ibahah. Baik. Jadi ini nak sebut apa? Ini nak sebut hani dengan mari itu adalah tarsyih. Bukanlah hani dengan mari itu adalah yang menjadi sebab kepada berlakunya keharusan. Okay, baik. Kita sebut harus tu berlaku kat mana? Pada fa'il amar tu. Maksud al-ibahah berlaku pada fa'il amar, bukan berlaku kerana adanya hani dengan mari. Jadi sini soalan Ibn Ashur nak sebut hani dengan mari adalah berlakunya itu adalah isti'arah murasyahah. Sebab apa sekarang ni dia buat apa? Dia buat tashbihkan al-mal dengan ta'am. Mal dengan ta'am, tashbihkan harta dengan makanan. Kemudian ni hazaf apa? Hazaf musyabbah bih, apa? Makanan. Datangkan lawazim bagi makanan apa? Hani dengan mari, sedap, makan sedap. Okay, baik. Jadi dia sebut hani dengan mari adalah isti'arah murasyahah. Okay, baik. Dan bukanlah dengan masuk walam yuqsad huda, bukanlah digunakan hani dengan mari itu untuk digunakan qasad untuk ibahah, bukan. Kerana apa? Kerana makna ibahah itu sendiri telah dapat diifadahkan, telah dapat istifadah daripada apa? Daripada fa'il amar itu sendiri. Kuluhu. Maksud kuluhu fa'il amar itu dengan makna ibahah. Okay, baik. Lepas tu kena tengok dalam tafsir. Okay, baik. Kemudian sebut waqad yakunu isti'aratan idza kana li ma'nahu syabihun yunasibu tashbih. Kama fi qawlihi waqad yakun, dan terkadang isti'arah itu idza kana li ma'nahu syabihun yunasibu tashbih, kama fi qawlihi ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an, fa huwa isti'arah ala isti'arah. Apa isti'arah ala isti'arah? Bahwa isti'arah ala isti'arah maksudnya iaitu sekiranya isti'arah itu makna dia itu ada yang munasabah dengan tashbih. Okay, baik. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Okay, baik. Tengok pada nota kaki nombor 4 dalam tafsir sebut. Dalam tafsir Ibn Ashur, di sini ada berlakunya dua kali isti'arah. Yang pertama yusta'ar al-i'tisam bitawsik bid-din wa uhudihi wa adamin linfisali anhu, wa yusta'aru al-habli lid-din wal uhud, kaqawli ta'ala illa bihabli minallahi wa hablin minas, wa yakunu kullu minal isti'arataini tarshihani lil ukhra. Okay, baik. Maksudnya berlaku di sini ada dua isti'arah.
Yang pertama, digunakan i'tisam. I'tisam berlaku isti'arah situ. Asalnya yushabbih at-tawsiq bil i'tisam. Syabbaha at-tawsiq bid-din bil i'tisam. Maksudnya tawsiq, maksudnya kita apa lagi, kuat dengan berpegang dengan din. I'tisam ni kita pegang i'tisam. Tapi tawsiq ad-din, kita maksudnya menganuti agama dengan sebenar-benar. Maka dipinjam anutan agama tadi, kita pinjam untuk kita tampil anutan agama dengan i'tisam. Berlaku istiarah yang pertama. Wa'tasimu berlaku istiarah yang pertama. Okey, baik. Kemudian berlaku istiarah pada hablun. Sebab apa hablun? Asalnya ahdun. Bil syabbaha al-ahdu, adapun ahdullah bil habli. Berlaku dua istiarah. Berlaku dua isti'arah. Fahuwa isti'aratun ala isti'arah. Maksudnya taksim, i'tisam isti'arah yang pertama itu menjadi tarsyih bagi isti'arah yang kedua. Isti'arah yang kedua menjadi tarsyih bagi isti'arah yang pertama. Lepas tu masuk isti'arah ala isti'arah di sisi Ibn Ashur. Faham? Tak faham? Yang banyak sini dibaca ni ya, majaz alal majaz. Pernah dengar? Majaz fauqal majaz. Tak ada, tak aja dengar. Tanah Syasawi ni. Okey, baik. Gini. Yang pertama, tanda i'tisam berlaku istiarah yang pertama. Situ. Macam mana i'tisam berlaku istiarah yang pertama, iaitu syabbaha at-tawsiq bid-din. At-tawsiq bid-din bi al-i'tisam. Al-i'tisam. Kemudian sebuah summa yusta'ar, adapun summa huzifa al-musyabbah wa bika musyabbah, summa huzifa al-musyabbah bih. Betul? Summa huzifa al-musyabbah wa baqiya musyabbah bih ala sabili isti'arah tasrihiyah. Ala sabili isti'arah tasrihiyah. Okay, baik. Untuk istiarah yang pertama. Istiarah yang kedua berlaku pada hablillah, iaitu berlaku syabbaha al-ahdu ataupun ad-din, mana-mana al-ahdu ataupun ad-din bil habli. Pada kita sebut yang sama, huzifal musyabbah wa baqi musyabbah bi ala sabili isti'arah tasrihiyah. Okay, baik. Ada dua istiarah sekarang ni. Ada dua istiarah pada i'tisam, i'tasimu dengan hablun. Baik. Maka kedua-dua tadi, istiarah i'tisam, kita akan sebut wa'tasimu adalah apa? Adalah tarsyih bagi istiarah hablun. Wal hablun adalah tarsyih bagi istiarah i'tisam. Maksudnya istiarah yang kedua, ada dua istiarah. Ada dua istiarah. Ya tak sampai pi kan. Apa istiarah dan istiarah ke? Okey, alif kisam. Allahu Akbar, Allah. Sambung wayar sudah. Ya. Seperti dah kan.
Baik, gini. Kita sebut berlaku dua isti'arah. Dua isti'arah. Iaitu pada i'tisam dengan hablun. Satu. Baik. Jadi kita tahu dah, wa'tasimu sini ada dengan maksud at-tawsik bid-din. Maksud berpegang teguh dengan agama, dengan maksud tawsik, dengan maksud apa? Menganuti, bukan masuk berpegang. Kita sebut berpegang dengan agama, kita terjemah lah. Boleh ke pegang agama? Mana boleh. Berlaku isti'arah dah. Pegang, ni baru pegang. Pegang agama apa? Mana agama? Mana ada? Ada. Okey, baik. Berlaku apa? Berlaku isti'arah pada tu. Baik. Hablullah, ada ke tadi Allah? Saya tunjuk tadi Allah mana? Mana ada? Agama tu. Maka dia sebut hablun dengan masuk agama. Baik. Maka dia sebut, apakah masuk isti'arah ala isti'arah? Isti'aratun ala isti'aratun. Maksud dia bahawasanya dalam ayat berlaku dua isti'arah, iaitu pada maudhi' yang pertama ni, yang maudhi' yang kedua bihablillah. Baik. Maka kita sebut dah tadi, kita ijra' dah tadi isti'arah dua-dua tadi. Maka kita akan sebut bahawasanya hablun di sini kita akan sebut dia adalah isti'arah tarsyih bagi yang pertama. I'tasamu adalah tarsyih bagi yang kedua. Fahuwa isti'aratu ala isti'arah. Apa tu maksud dia? Maksud saling menjadi murasyah antara satu sama lain. Tadi kita sebut tarsyih dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita datangkan sesuatu yang munasabah. Kan? Antara bentuk munasabah adalah kita datangkan yang munasabah tu dalam bentuk isti'arah. Tadi lahu libadun alal hakikah, sekarang ala majaz. Jadi ala majaz juga boleh jadi, nak sebut apa? Boleh jadi qarina atau boleh jadi isti'arah tarsyih juga, walaupun dalam bentuk apa? Dalam bentuk majaz. Faham? Faham? Apa dah? Alhamdulillah. Wal fahmu minallah. Wal fahmu minallah. Kemudian sebut apa? Wa idza kana salihan lizalika lam yadhunna bil balighi an yuflita.
Disebab apa? Wa idza kana salihan. Lizalika, dengan maksud apa? Isti'arah dengan isti'arah maksudnya boleh isti'arah boleh jadi tarsyih bagi isti'arah yang lain. Lam yuzun bil balighi an yuftidahu. Jangan kamu sangka dengan orang yang maksud ulama balaghah ni itu tidak memandangnya. Jangan kamu sangka bahawasanya ulama balaghah tidak mementingkan benda tu, tidak mementingkan pandangan ni. Wajah ni lah disebut. Mulimata aradtu bihaza bayanil farqi. Aku mahu, maksudnya muallif kita sebut dalam nota kaki sebut, aku mahu dengan apa yang sebut ni adalah untuk bayanil farqi, untuk menerangkan antara ada beza di antara tarsyih yang mana alladhi yu'iddu mujarrad tarsyih, iaitu semata-mata menjadi tarsyih, wa baina apa? Dengan wa baina ma yata'ayyanu ayyu'adda al-isti'arata liraddi ala Samarqandi fi qawli wa yahtamil wajhain. Dan sesuatu yang tertentu untuk kita jadikan itu adalah isti'arah. Sebab apa? Untuk roh atas qaul Imam Samarqandi. Maksudnya Imam Syuni juga ada mukhalafah dengan pendapat Imam Samarqandi. Kena bukalah dalam matan Imam Samarqandi dalam risalah Bayan Samarqandi. Baik. Wabian nadir sambung mula. Nadir qata'ah. Ya Rabb. Wa idza kana dan kita tahu kan sebenarnya mujaz ni di banyak mukhalafah dan perlu kita pegang kita ni. Pergi daurah baca gitu. Tapi bila tarkib baru tahu lagi ilmu ni. Allah ala sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.